Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Cikgu Hadi bin Ismail. Okey, kita akan sambung kelas RBT tingkatan 2 pada hari ini. Kali inilah. Kita akan lihat, kalau sebelum ni kita dah lihat bagi, apa nama? Proses penyelesaian masalah bukan inventif dan masalah inventif. Dan hari ini kita akan masuk ke subtopik yang seterusnya 1.2 iaitu analisis fungsi. Jadi jomlah. Okey. Analisis fungsi. Dia ada 3 yang perlu pelajar fahamkan kalau boleh lihat dalam buku teks pelajar tu kan. Okey. Yang pertama dia kata membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Maksudnya kita ada satu, ini adalah produk. Okey. Saya terang sikit Kemudian kita ada objek. Kita nak menerangkan. Yang di tengah-tengah ni dia panggil sebagai fungsi. Okey, 3 benda ni kita akan terangkan dalam topik ini. Okey? Baik, kita pergi yang kedua, melukis sistem fungsi. Ini adalah sistem fungsi. Macam inilah ataupun dia boleh bentuk dalam jadual. Kita buat dalam jadual. Okey. Dipecah kepada 3. Yang sebelah sini adalah produk. Yang ini adalah fungsi. Dan yang ini adalah objek. Okey. Contoh, kejap lagi kita akan lihat. Sabar. Okey. Alright. Dan yang ketiga adalah membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Apa itu garisan interaksi? Kita akan belajar 4 jenis garisan interaksi. Sekejap lagi pun kita akan lihat. Okey? Baik. Kita tengok. Kalau dalam buku teks kamu, dia bagi contohnya adalah ni. Rak kasut. Okey? Produk yang diberi ni adalah rak kasut. Yang mana dalam rak kasut, dia ada komponen. Okey? Kita tengok Ini produk yang berfungsi. Ini fungsi komponen. Ini adalah komponen rak kasut. Okey? Ini komponen-komponen ni dipecahkan. Contoh macam basikal kamu. Kalau kita pecahkan dia, kita leraikan dia tu, kita akan dapat satu komponen yang berasingan. Itu kita panggil dia sebagai komponen. Tapi bila dah dicantumkan, dia akan disebut sebagai fungsi komponen. Okey? Dan kemudian bila kita naik basikal tu, kita kayuh basikal tu, dia dah jadi produk yang berfungsi ataupun ada objek yang produk tu dah menjalankan satu fungsi bagi objek tersebut. Itu maksud bagi subtopik yang kedua ni. Kita akan lihat satu persatu nanti. Okey? Alright. Dalam bahasa mudahnya, dia kata analisis fungsi ni adalah kaedah analisis ataupun alat untuk menghasilkan model sistem teknikal lah. Dari segi pembawa fungsi, objek yang berfungsi dan juga fungsi komponen itu sendiri. Yang saya sebut tadi lah. Fungsi setiap komponen. Kalau basikal kan, kalau tempat kita panggil apa? Tempat pengayuh kan. Tempat pengayuh dia ada fungsi dia. Handlebar ada fungsi dia. Okay. Alright. Kenapa? Model fungsi yang kita hasilkan, dia kata dari sistem teknikal membantu dalam memahami, mengekstrak, memvisualisasikan dan juga mengkategorikan hubungan fungsi di dalam sistem. Menilai sesuatu fungsi dan juga kenal pasti masalah. Okay. Dia dah gabung sekali semua tu dalam satu benda, iaitu model fungsi. Okay. Kita lihat seterusnya. Kita nak cuba buat hubung kait antara Okey, hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Kalau pelajar boleh lihat dalam buku kamu,
Tengok muka surat 9 ni. Okey. Dia kata dalam untuk proses penyelesaian inventif, okey, kita perlu fahamkan beberapa benda yang penting. Yang pertama, sistem. Sistem adalah teknikal yang wujud pada masa-masa tertentu dan mampu menyampaikan fungsi berguna yang utama di bawah keadaan yang ditetapkan. Okey. Tengok kat sini lah. Contoh kan, sistem kita ataupun dikenali sebagai produk adalah untuk menjalankan fungsi. Fungsi itu adalah tindakan. Ni kan ni. Produk menjalankan fungsi. Manakala fungsi adalah tindakan. Tindakan kepada penerima kesan. Penerima kesan kita adalah objek. Parameter yang berubah disebabkan tindakan yang dijalankan. Kita lihat dekat sini. Ini kan dia bagi contoh model kerusi kita. Kerusi. Okey. Contoh komponen bagi sebuah kerusi ialah tempat duduk. Ini kan. Ini tempat duduk. Ini komponen kita tempat duduk. Komponen kita penyandar. Apa lagi? Kaki kerusi bawah. Ini kaki bawah. Apa lagi? Skru yang mengetatkan setiap komponen-komponen ni kan. Kerangka kerusi. Komponen saling berhubung antara satu dengan yang lain. Okey. Jadi, fungsi produk akan terjejas apabila komponen itu bermasalah. Apa benda komponen cikgu? Tadi kan dah bincang. Penyandar, tempat duduk, tempat letak tangan tu, skru. Itu adalah komponen-komponen. Salah satu komponen ada masalah, fungsi bagi produk tu akan terjejas. Kita ambil satu contoh. Contoh seperti yang dibagi dalam buku teks ni, dia katakan kalau skru berkarat, apa yang berlaku? Cuba tengok. Skru kerusi yang patah akibat berkarat menyebabkan bahagian tempat duduk atau penyandar kerusi tertanggal. Ni kan. Ni dah sengit-bengit ni. Okay. Menyebabkan skru berkarat. Disebabkan oleh skru yang berkarat. Okay. Dalam konsep analisis fungsi, produk terdiri daripada gabungan beberapa komponen. Produk membentuk suatu sistem bagi produk itu sendiri. Okey. Dengan kata lain, objek ialah penerima kesan akibat kefungsian sesuatu produk. Inilah. Kalau kita jangan lihat yang jadual bawah lagi. Tengok yang ni dulu. Okey. Satu komponen ada masalah akan akibatkan kita punya kefungsian produk tu terganggu. Okey. Baik, kita lihat contoh beberapa produk yang boleh kita tengoklah contoh-contoh dia. Contoh meja memegang buku. Saya klik sini ya. Kita ada meja. Okey. Dan di atas ni kita letak buku contoh kan. Buku. Okey. Jadi, meja memegang buku. Cawan. Memegang. Kita ada air. Ini air kita. Jadi, fungsinya adalah memegang air. Cawan. Produk kita. Objek kita adalah air. Okey. Apa lagi? Klip memegang kertas. Kita ada klip paper clip tu. Klip memegang kertas. Kemudian kereta mengangkut manusia ataupun kereta api mengangkut manusia. Itu adalah antara contoh-contoh beberapa produk, fungsi, objek. Kena faham. Produk di tengah-tengahnya adalah fungsi dan di akhirnya penerima kesan tu adalah objek. Alright. Okay. Lihat lagi. Untuk kamu fahamkan antara tiga benda ni, produk, komponen dengan objek. Produk dikenali sebagai sistem teknikal yang merupakan objek inovasi ataupun sesuatu sistem yang mana dia adalah gabungan daripada beberapa komponen dan membentuk satu sistem ataupun sebuah fungsi lah. Okay, itu adalah kita panggil dia sebagai produk. Okay, banyaklah produk kan. Contoh macam ini pun, sekecil-kecil ni pun, ini adalah
produk. Pen kan? Pen adalah produk. Komponen, objek, material ataupun bahan-bahan yang digabungkan dalam sesuatu produk tu. Yang mana dia kata ada perwakilan yang mewakili setiap ataupun sekumpulan objek tersebut. Kita panggil dia sebagai subsistem. Okay. Dan akhir sekali kita ada objek, iaitu nilai sifat tertentu yang boleh diubah kerana melaksanakan fungsi yang disasarkan pada subjek. Okey, itu adalah objek. Yang mana objek itu adalah penerima kesan akibat daripada kefungsian sesuatu produk. Okey. Baik, kita lihat subtopik yang seterusnya. Melukis sistem fungsi. Okey. Fungsi komponen, dia kata melaksanakan tugas yang tertentu bagi melengkapkan sistem fungsi produk. Komponen ialah bahagian kecil yang berfungsi menyokong sesuatu produk. Contoh produk kita adalah meja. Semua komponen itu boleh digambarkan melalui sistem fungsi yang ditunjukkan di bawah. Lihat kat sini lah. Produk kita adalah meja. Fungsi memegang. Objek kita buku. Kita letak buku kat atas ni, kan? Letak buku sebagainya atas ni. Jadi meja dia memegang buku. Kalau tak cawan, meja memegang cawan. Okey? Cikgu, apa cerita ni memegang? Okey? Ini adalah bahasa teknikal. Jadi kamu kena fahamkanlah. Sebab ini adalah bahasa teknikal dalam topik penyelesaian masalah inventif. Nak tak nak kena fahamkan supaya kamu jangan kaitkan dengan bahasa-bahasa kampung, bahasa-bahasa pasar dan sebagainya tu. Kalau kamu gabungkan tu dia jadi macam celaru kan. Jadi tak perlu gabungkan. Kamu kena fahamkan ini adalah bahasa teknikal yang digunakan untuk penyelesaian masalah inventif. Yang mana kadang-kadang masalah dalam kehidupan kamu pun sebenarnya boleh diselesaikan menggunakan kaedah ini. Okey. Nanti kamu akan lalui sendirilah. Alright. Jadi berdasarkan jadual, dia kata meja mempunyai fungsi memegang sebuah buku. Memegang bermaksud meja dijadikan fungsi sebagai tempat untuk meletakkan buku. Bukan maksud memegang tu macam manusia dia ambil pegang kan. Itu bukan. Sebab tu saya kata jangan gabung, campur adukkan bahasa pasar ataupun bahasa yang kamu faham dengan bahasa teknikal ni. Dia lain. Okey. Jadi kalau lihat pada sini, rangkaian fungsi terbentuk pada bahagian komponen meja iaitu bermula daripada lantai dan sehinggalah. Okey, muka meja kita boleh lihat pada ni jadual kat sini. Dia dah pecah kan. Tadi kan kita dah belajar komponen. Pada setiap produk dia ada komponen. Jadi komponen tu dipecahkan. Setiap satu komponen kita pecahkan. Okey, lantai memegang kaki meja. Komponen yang pertama adalah lantai dan kaki meja. Okey. Objek dia adalah kaki meja. Komponennya adalah lantai. Lantai memegang kaki meja. Kemudian skru memegang kaki meja. Skru memegang kaki meja. Ini skru kan. Skru dia memegang kaki meja ataupun muka meja. Nampak? Skru dipasang pada kaki dan muka meja. Kemudian kaki meja memegang muka meja. Kaki meja memegang muka meja. Dan akhir sekali, muka meja memegang buku. Ataupun cawan, ataupun pen dan sebagainya. Itu adalah bagaimana komponen-komponen sebuah meja. Jadi kalau pensil pun kita boleh buat lah kan. Kalau sebatang pensil pun kita boleh pecah kan. Dalam pensil ni dia ada karbon. Kemudian dia ada atasnya dia ada pemadam. Kan? Ini semua komponen-komponen dia lah. Kemudian dia ada batang pensil ni. Kan? Ini karbon. Itu adalah komponen-komponen bagi sesuatu produk. Kalau contoh macam basikal sebut tadi, semualah tayar. Lantai memegang tayar, kan? Okey. Kemudian sepit udang kan? Sepit udang memegang roda. Okey.
Kemudian apa lagi? Kita buat dia punya komponen-komponen sebuah meja tu boleh kita pecahkan untuk mendapatkan sistem fungsi yang dikehendaki. Okey. Alright. Kalau lihat pada sini juga, okey, kita tengok lantai dia buat garisan. Ini adalah contoh analisis lukisan model fungsi menggunakan garisan-garisan. Yang ini garisan biasa lagi. Nanti kita akan lihat garisan interaksi. Lantai memegang kaki meja. Kaki meja memegang muka meja. Muka meja memegang buku. Yang mana skru, okey, skru dia kata dia memegang kaki meja dan skru juga memegang muka meja. Ini fungsi bagi skru. Baik. Ini adalah bagaimana kita nak melukis menggunakan garisan interaksi. Baik. Saya lihat dulu nota saya dulu. Okey. Sebelum tu, kamu kena faham bahawa produk, produk yang dipasarkan di pasaran tu, setiap produk mempunyai fungsi. Jadi pelanggan dia membeli fungsi ataupun kefungsian. Dia tak membeli produk, kan? Contoh pencungkil gigi, macam-macam bentuk, macam-macam jenis pencungkil gigi yang dijual di pasaran. Jadi dia nak mencari fungsi produk yang boleh mencungkil gigi dia tu. Jadi dia pergi beli alat mencungkil gigi kan. Ada yang jenis floss, apa semua tu kan. Dekat Watson, dekat Guardian. Ada juga yang jenis kayu. Itu semua adalah fungsi produk. Jadi penyelesaian berubah tetapi fungsinya sama. Penyelesaian, mungkin kaedah penyelesaian dia lain. Mungkin cungkil gigi guna tu cungkil-cungkil kan. Ada kalau floss, dia punya floss ada benang yang boleh masuk dalam celah-celah gigi. Itu yang dimaksudkan dengan penyelesaian kaedah tu berubah tapi fungsi bagi produk tu tetap sama. Okey. Alright. Kita tengok lagi. Teruskan lagi. Ini sebelum kita tengok garisan interaksi, kamu kena fahamkan bila nak melukis satu-satu hubung kait produk dengan objek, kamu perlu tunjukkan dalam bentuk macam ni lah. Okey. Alright. Padam pula. Okey. Ini adalah objek. Ini adalah fungsi. Dan ini adalah produk. Okey. Kita ada satu produk. Ini adalah fungsi. Ini adalah objek. Macam tadilah. Meja. Okey. Memegang objek kita, buku. Alright. Kita ada lagi kertas. Objek kita kat sini adalah dakwat. Apa benda? Menampakkan. Jadi fungsi ni, bahasa-bahasa bagi fungsi. Setiap fungsi produk, pelajar perlu mahir untuk macam mana? Nak meletakkan apa fungsi produk tersebut. Jangan main letak kan. Jangan main sebab dia fungsi ni dia antaranya adalah kata kerja bagi setiap produk tersebut. Jadi pelajar kena faham lah apa produk tu fungsinya untuk objek tersebut. Okay. Alright. Garisan interaksi. Kita lihat garisan interaksi dipecahkan kepada 4. Yang pertama, garisan normal yang macam ni kita sebut dia sebagai berguna. Yang kedua, dia ada putus-putus. Dia kata berguna tetapi tidak mencukupi. Kemudian ada garisan macam ni, macam berguna tetapi dia tebal. Dia menampakkan ketebalan dia. Berguna tetapi berlebihan, itu maksud dia. Kemudian dia ada macam bentuk gelombang. Okay. Gelombang ni kita panggil dia sebagai garisan bermasalah.
Bermasalah apa? Nanti kita lihat. Model fungsi menggambarkan keseluruhan hubung kait antara komponen dengan kesannya dalam satu sistem. Rajah menunjukkan suatu model fungsi bagi sebuah meja yang bermasalah. Cuba lihat. Lantai memegang kaki meja. Normal. Berguna kan? Kaki meja memegang muka meja. Tapi garisannya putus-putus. Dia kata sebut tadi. Berguna tetapi tidak mencukupi. Kenapa tak mencukupi? Muka meja kita mungkin mengalami masalah kita panggil apa? Bergoyang. Bergoyang kan? Okey. Kaki meja bergoyang, muka meja bergoyang. Okey. Apa lagi yang terlibat dalam ni? Skru memegang kaki meja, skru memegang muka meja. Okey. Apa yang menyebabkan masalah bergoyang tu muncul? Adalah daripada skru. Kenapa skru? Mungkin diakibatkan oleh sorry. Salah pula. Nak tulis karat. Okey. Berkarat. Apa benda yang menyebabkan? Selalu dalam kita nak buat penyelesaian masalah ni, kita akan buat membina soalan-soalan lah. Kenapa dan kenapa. Jadi pelajar kena selalu mahirkan lah. Kenapa. Okey. Kenapa skru berkarat? Jadi mungkin disebabkan oleh kelembapan. Kejap panas, kejap hujan. Kan? Ada air dan sebagainya, faktor luaran. Okey. Jadi garisan interaksi kelembapan, skru dan seterusnya adalah bermasalah. Ni. Skru bermasalah disebabkan oleh kelembapan. Alright. Jadi masalah fungsi dan punca masalah yang kita dah alami tadi, meja bergoyang dan tak stabil. Kemudian kita dapat tahu skru punca masalah dia disebabkan oleh kelembapan. Kita pun boleh buat analisis berantai punca dan kesan. Yang saya sebut tadi lah. Jenis, kalau masalah kelembapan ni, kalau kita nak cari dia punya jenis-jenis halangannya, mungkin kita boleh buat senarai dalam jadual macam ni. Okey. Kalau analisis berantai ni, dia ditunjukkan macam ni lah. Analisis berantai, dia adalah yang terakhir sebelum kita nak lihat bagi subtopik yang seterusnya selepas ni. Percanggahan, dia sebut percanggahan fizikal ni. Ini yang terakhir lah. Yang mana dalam bentuk analisis berantai ni kita akan lihat masalahnya adalah meja tak stabil. Kenapa? Muka meja tak stabil, kaki meja tak stabil. Tanya lagi, kenapa lagi? Kenapa? Skru kaki meja longgar, skru muka meja longgar. Masalah dia, mengapa? Skru berkarat. Okey. Kenapa skru berkarat? Skru disebabkan oleh kelembapan. Jadi ini adalah dia panggil sebagai analisis kesan dan akibat. Jadi pelajar perlu cari kita panggil analisis kesan dan akibat sesuatu produk supaya kita boleh fahamkan kenapa perkara tersebut berlaku. Supaya memudahkan untuk kita buat penyelesaian nanti. Okey. Sekejap, saya cari contoh. Ada lain contoh lain. Sekejap saya rasa ada ni. Okey. Okey, kita lihat bagi contoh pensil lah. Okey. Ini dia punya pemadam bahagian atas kan. Alright. Tangan dia memegang. Kan tangan memegang rangka. Ini tangan dah. Okey. Tangan memegang rangka pensil. Okey. Kemudian saya buat ni kat sini Tangan. Memegang. Ini rangka pensil. Kemudian rangka pensil dia memegang karbon yang ada dalam pensil ni kan. Okey, memegang karbon. Kemudian karbon pula dia memegang kertas. Kertas ni adalah kita punya objek. Okey, kecilkan sikit. Alright.
Seterusnya, rangka pensil ni dia memegang, rangka pensil pula dia memegang pemegang pemadam. Kan ada pemadam bahagian atas kan. Dia memegang pemegang pemadam. Kemudian pemegang pemadam pula dia memegang pemadam. Ini sampai ke pemadam. Tulisan tak bercantik sikit. Kemudian habuk. Ini adalah masalah yang faktor luaran ni lah. Kita panggil dia sebagai pengganggu lah, macam tu lah. Dia mengotorkan pemadam. Habuk mengotorkan pemadam. Habuk adalah habuk karbon lah. Habuk karbon pula dia mengotorkan. Kat sini kita letak habuk karbon mengotorkan kertas. Okay. Alright. Kemudian kelembapan dia mengaratkan pemegang pemadam. Kan kat sini kita panggil kelembapan. Okey. Faktor luaran lain kelembapan. Pemegang pemadam ni selalu kita buat dia diperbuat daripada bahan logam lah kan. Okey. Jadi model fungsi yang kita buat ni sebenarnya kita boleh tunjukkan dalam bentuk analisis. Okey. Untuk mengenal pasti punca masalah. Ni macam ni lah. Punca masalah yang berlaku pada produk tersebut. Okey. Kita boleh kenal pasti. Kemudian selepas kenal pasti kita boleh buat kenal pasti komponen yang terlibat. Mula kenal pasti masalah pada model fungsi. Kemudian kita boleh kenal pasti komponen yang terlibat. Okay. Alright. Saya tengok lagi. Ada lagi tak bahan benda-benda yang penting? Okay. Ini adalah contoh-contoh ni lah. Selepas daripada kita dah buat analisis model fungsi, kita boleh hasilkan analisis kesan dan akibat untuk kita nak tahu kesimpulan apa penyebab yang mengakibatkan produk kita bermasalah dan kita boleh cari jalan penyelesaian. Okey? Alright. Jadi saya rasa setakat itu lah. Panjang pula kan? Cerita pasal analisis fungsi memang panjang. Supaya terpaksa buat secara perlahan supaya pelajar lebih faham dan jelas. Okay? Semoga kita berjumpa lagi. Kalau ada kesalahan, kesilapan fakta daripada saya, boleh rakan sahabat guru boleh komen di bahagian bawah. Okay? Saya akan buat pembetulan nanti. Kalau mungkin semasa saya buat rakaman mungkin tak sedar kesilapan itu berlaku. Dan semoga pelajar-pelajar boleh memahami apa itu analisis fungsi. Alright, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.